Satu haluan sehaluan. Alhamdulillah, hari ini tiba giliran saya untuk sama-sama berkongsi ilmu bersama anak-anak pelajar di dalam program tuition online Perlis Mengaji. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Cikgu Azizah binti Ahmad daripada Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan JPN Perlis. Saya mula bertugas di situ pada Januari tahun ini. Sebelum ni saya adalah tenaga pengajar ataupun cikgu di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi mulai 1997 sehinggalah 2019. Ya, dah 22 tahun cikgu berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi. Baik, sebagaimana yang kita maklum, untuk sukatan menengah rendah ataupun PT3, peringkat PT3 lah bagi tingkatan 3, tetapi oleh sebab tahun ini peperiksaan dibatalkan, maknanya kita akan lihat secara keseluruhan untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Okey. Pertama sekali kita kenal dulu dengan KSSM Matematik ini yang dimulakan pada tahun 2017. Dibina berasaskan 6 tunjang utama iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi. Baik, di sini KSSM bermula pada pelajar-pelajar yang tingkatan 1 pada tahun 2017 dan mereka ini telah pun menduduki PT3 pada tahun lepas. Ya. Baik, ada 4 elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah matematik iaitu bidang pembelajaran, nilai, kemahiran dan juga proses matematik. Baik, kandungan matematik untuk menengah rendah merangkumi 5 bidang pembelajaran utama yang mana ianya saling berkait antara satu sama lain seperti nombor dan operasi, sukatan dan geometri, perkaitan dan algebra, statistik dan kebarangkalian, dan yang kelima ialah matematik diskrit. Jadi kelima-lima ni yang ada di dalam kandungan mata pelajaran matematik di peringkat tingkatan 1, 2 dan 3. Cuma tajuk dia dibahagikan kepada beberapa tajuk. Baik, sekarang ni selain daripada para pelajar, ibu bapa juga boleh berkongsi untuk tahu sebasikit apa yang anak-anak kita belajar semasa tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Okey, untuk tingkatan 1, isi kandungan yang dipelajari adalah nombor nisbah, faktor dan gandaan, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3, nisbah, kadar dan kadaran, ungkapan algebra, persamaan linear, ketaksamaan linear, garis dan sudut, poligon asas, perimeter dan luas, pengenalan set, pengendalian data dan teorem Pythagoras. Jadi di peringkat tingkatan 1, anak-anak pelajar akan menguasai 13 tajuk. Mungkin ada di antara ni yang dah belajar semasa tingkat darjah 6, tahun 6 ya. Okey. Untuk tingkatan 2, isi kandungan mata pelajaran matematik adalah pola dan jujukan, pemfaktoran dan pecahan algebra, rumus algebra, poligon, bulatan, bentuk geometri 3 dimensi, koordinat, graf fungsi, laju dan pecutan, kecerunan garis lurus, transformasi isometri, sukatan kecenderungan memusat dan juga kebarangkalian mudah. Okey, jadi kalau tengok tajuk-tajuk ni, sebelum ni abang-abang dan kakak tingkatan 4, tingkatan 5 baru belajar yang ni. Tapi sekarang ni di peringkat menengah rendah kita dah mempelajari beberapa tajuk. Okey, baik. Untuk tingkatan 3, tajuk yang akan kita belajar yang pertama sekali ialah indeks, bentuk piawai, matematik pengguna, yang ini melibatkan simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Jadi anak-anak pelajar di peringkat form 3 ni dah tahu berkaitan dengan matematik pengguna. Yang keempat, lukisan berskala, kemudian nisbah trigonometri,
sudut dan tangen bagi bulatan, pelan dan dongakan, lokus dalam 2 dimensi dan garis lurus. Maknanya tingkatan 3 hanya 9 tajuk sahaja berbanding dengan tingkatan 1 dan 2 ada 13 tajuk kesemuanya. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok pula format instrumen. Maksudnya cara soalan diberikan kepada pelajar. Sebelum ni, peperiksaan untuk subjek matematik ada 2 kertas. Ada kertas 1 dan ada kertas 2. Tetapi, mulai tahun 2019, format instrumen baru telah diperkenalkan, di mana pelajar hanya akan menjawab 1 kertas sahaja selama 2 jam. Okey. Bahagian A, bahagian ni terbahagi kepada 20 soalan objektif aneka pilihan. Maknanya anda ada jawapanlah A, B, C, D. Pilih yang mana yang nak jawab, di situ dah ada jawapan. Dan di sini pelajar akan diberikan 20 markah. Bermakna 1 soalan mewakili 1 markah. Okey. Untuk bahagian B, terdapat 5 soalan objektif pelbagai bentuk. Yang ini objektif pelbagai bentuk, anda boleh diminta padankan ataupun isi tempat kosong. 5 soalan dengan 20 markah, di mana 1 soalan menyumbang kepada 4 markah. Okey, biasanya kalau setakat nak lulus, kita kena tumpu betul-betul pada bahagian A dan bahagian B. Di sini banyak membantu sebab bahagian B soalan kebanyakannya adalah pada aras rendah. Okey, bahagian C, di sini ada 6 soalan respon terhad. Maknanya soalan yang agak panjang, aras yang agak tinggi. 6 soalan dengan 60 markah, maknanya 1 soalan adalah 10 markah. Jadi jumlah keseluruhan di sini adalah sebanyak 100 markah. Okey, itu berkaitan format instrumen. Jadi kita terus kepada contoh soalan. Pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, 3 di samping ni bolehlah ulang kaji. Ya, maknanya cikgu bagi soalan, kamu boleh cuba jawab. Sama-sama jawab dan kita akan cuba bincang jawapan. Okey, soalan yang pertama. Ini contoh bahagian objektif. Bundarkan 0.0756 betul kepada 3 angka bererti. Okey, maknanya kita nak bundarkan. Asalnya darjah tahun 6 pun dah tahu kan macam mana nak bundarkan. Cuma awak belum belajar berkaitan dengan angka bererti. Jadi sekarang ni 0.07156 3 angka bererti. Angka bererti adalah nombor selepas sifar lah. Jadi di sini kalau ada yang dah cuba menjawab, kita akan dapat jawapan dia ialah D, 0.07156. Okey, baik. Tengok soalan nombor 2. Okey, cikgu harapkan agar para pelajar cuba menjawab soalan-soalan yang cikgu bagi ni. Ada 10 soalan objektif semuanya. Maknanya sekarang ni sambil-sambil tengok, awak boleh ulang kaji, boleh cuba menjawablah mengisi masa-masa cuti ni. Baik, soalan nombor 2. Antara pola berikut, yang manakah suatu jujukan? Ingat lagi, jujukan adalah susunan nombor yang disusun mengikut tertib. Jadi A, 2, 4, 6, 12. Tengoklah adakah kaitan di antara satu dengan yang lain. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Tapi 6 tambah 2, 8. 12 bukan kan? Bermakna bukan jawapan dia. B pun bukan jawapan dia. Dan kalau awak perhatikan betul-betul, jawapan dia ialah pada pada jawapan C. Sebab di sini peningkatan dia adalah sebanyak 0.4. Okey. Masing-masing bawa kertas dan pen lah. Cuba kira sendiri. Okey, soalan nombor 3. Apakah faktor sepunya terbesar FSTB bagi 12, 18 dan 24? Yang ini semua kena ingat lagi macam mana nak mencari FSTB. Maknanya awak bahagi cari faktor sepunya yang paling besar sahaja. Faktor sepunya yang sama untuk ketiga-tiga nombor ini. Okey, dan jawapan di sini kita akan dapat 6. Baik. Nombor 4, soalan berkaitan dengan nisbah. Diberi X nisbah Y bersamaan Y bersamaan 4 nisbah 3. Dan Y nisbah Z bersamaan 6 nisbah
5. Cari nisbah X kepada Y kepada Z. Jadi awak susunlah X, Y dan Z. Susun setiap ni dan cari perkaitan dia. Kemudian bila dapat jawapan, pemudahkan. Nisbah kita mestilah bagi jawapan kepada bentuk yang paling ringkas. Okey, soalan nombor 4. Cuba jawab dulu di sini. Nanti last sekali baru cikgu bagi jawapan. Okey, cuba dulu jawab sendiri. Okey, soalan 5. Sepasang kasut yang berharga RM50 dijual dengan harga RM40. Hitung peratus diskaun. Okey, diskaun. Nak cari peratus diskaun. Maknanya awak kena tahu beza harga dia RM40 dengan 50, RM10. Bahagikan dengan harga asal iaitu RM50. Dan bila nak cari peratus, dah mestinya kena darab dengan 100. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Titik M ialah imej di bawah satu pantulan pada paksi Y. Yang dah belajar ni ingatlah. Cikgu rasa tahun 6 pun dah belajar dah Satah Cartesian ni. Ada paksi X, ada paksi Y. Jadi kalau M, pantulan dia mestilah berada di sebelah kanan lah sebab paksi Y. Jadi jawapan dia berada di sini di huruf A. Okey. Soalan 7. Terdapat 40 biji guli berwarna di dalam sebuah kotak. 15 biji daripadanya berwarna merah, 13 biji berwarna biru dan selebihnya berwarna putih. Jadi ada guli dalam satu kotak, ada merah, ada biru dan ada putih. Set P ialah peristiwa memilih sebiji guli berwarna merah dan set Q ialah peristiwa memilih sebiji guli berwarna putih. Baik, di sini tidak dinyatakan warna putih kan, tapi sebab kita dah tahu biru 13, merah 15. Bermakna baki daripada 40 ni adalah guli yang berwarna putih. Jadi ini tajuk kebarangkalian. Dia minta di sini antara berikut yang manakah mempunyai unsur yang paling banyak. Jadi senaraikanlah, cuba senaraikan unsur bagi P, iaitu peristiwa guli berwarna merah, Q, peristiwa guli berwarna putih. Dan ini P adalah pelengkap kepada P dan D ialah pelengkap kepada Q. Baik, kita terus kepada soalan nombor 8. Okey, bentuk ya. Sebuah bentuk 3 dimensi mempunyai satu tapak yang rata, satu puncak dan satu permukaan melengkung. Jadi awak pun tahu apakah nama bentuk tu. Silinder, piramid, sfera ataupun kun. Okey. Baik, soalan yang ke-9, yang ini melibatkan sudut, garis dan sudut. Rajah 3 menunjukkan segitiga sama kaki. Okey, sama kaki maknanya di sinilah tanda ni menunjukkan sama kaki, bermakna awak dah tahu dah, dia suruh cari, nyatakan nilai PR dan nilai X. Okey, ni tanda sama bermakna PR adalah 7.1. Jadi kalau macam ni yang membantu kita, jawapan A dengan B dah potong dah, tak payah pilih dah ya. Sebab kita dah tahu PR adalah 7.1. Cuma awak nak tentukan nilai X sahaja. Nilai X kita akan gunakan segitiga. Sebuah segitiga jumlah sudut adalah 180. Jadi 180 tolak 65 tolak 50. Okey, soalan objektif yang seterusnya, tajuk set, diberi bahawa set G sama dengan PQR. Apakah subset bagi set Q? Jadi pilih dalam ABCD ni yang mana adalah subset kepada set di sini. Okey. Baik, Cikgu harap awak boleh cuba jawab daripada soalan 1 hingga 10. Nanti sebelum habis cikgu akan bagi jawapan. Okey, kita beralih kepada bahagian B. Baik, di sini cikgu akan cuba bagi juga macam mana pemarkahan diberikan kepada soalan-soalan di sini. Okey, baik, untuk bahagian B, soalan yang pertama, rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. Okey, sebuah bulatan, namakan kawasan berlorek. Di sini kawasan berlorek. Jadi sepatutnya bila masuk tajuk bulatan, pelajar dah dapat tahu, dah dapat ingat dah bahagian-bahagian pada sebuah bulatan.
Okey, yang luar sekali lilitan, pusat bulatan, jejari. Ini pun jejari. So kawasan di dalam jejari ini kita namakan dia sebagai sektor. Okey. Yang ini bahagian kecil sektor minor, bahagian yang besar adalah sektor major. Okey, jadi jawapan ni hanya kita jawab sektor minor dan awak akan mendapat 1 markah. Jadi sayang ya kalau soalan macam ni pun kita tak boleh nak jawab. Baik. Soalan B, rajah menunjukkan jumlah markah yang dijaringkan oleh satu pasukan bola sepak dalam 10 perlawanan. Okey, ni dia bagi 10 markah. Bagi yang dah belajar tajuk ni, awak tahulah padankan sukatan kecenderungan memusat bagi data tersebut. Okey, berdasarkan data ini, awak diminta mencari mode, median dan mean. Okey, mode, ingat lagi, mode adalah kekerapan yang tertinggi. Jadi tengoklah, dalam banyak-banyak ni, nombor mana yang banyak sekali wujud, yang kerap sekali wujud. Jadi awak nampak di sini 42, ada 1, 2, 3, 50 sekali sahaja, 41 pun sekali, 42 ada 2, 54 ada 2, 56 1, 58 pun 1. Jadi maknanya kekerapan yang tertinggi di sini adalah nombor 42 sebab kekerapan dia sebanyak 3. Jadi mod bagi data yang diberikan ni adalah 42. So sesuaikanlah, padankan ni. Tu yang cikgu kata tadi, bahagian B bentuk soalan dia pelbagai. Okey, kemudian median. Median adalah nilai yang berada di tengah. Okey, semua masih ingat yang mana yang dah belajar ni, yang berada di tengah dengan syarat data ni disusun mengikut tertib. Jadi awak susun balik data ni bermula daripada 41, 42, 42, 42, susun ke semua tu dan tengok yang mana di tengah. Median bermakna nombor yang berada di tengah tetapi dengan syarat tersusun mengikut tertib. Okey, tapi sebab bilangan ni 10 perlawanan, bilangan dia adalah genap. Jadi kalau genap, kita tak akan jumpa yang betul-betul di tengah, kan? Maknanya bila data dia genap, awak akan memilih 2 data yang di tengah, tambah kedua-duanya dan dah dibahagikan dengan 2. Jadi kalau cuba jawab, akan dapat jawapan 52. Okey, dan yang ketiga, soalan ni minta mean. Mean maknanya purata. Purata bermakna jumlah data dibahagikan dengan bilangan data. Jadi tambah semua ni, bahagikan dengan 10. Jadi kita akan dapat jawapan 50. Okey. Baik. Soalan yang seterusnya melibatkan sudut dan garis dan sudut. Dalam rajah, POQ dan ROS adalah garis lurus. Jadi maklumat garis lurus ni sangat penting. Kalau ada garisan, pastikan soalan bagi tahu garis lurus, baru kita boleh anggapkan dia garis lurus. Walaupun lukisan tu macam mana, dia mesti berdasarkan soalan yang diberi. Okey, bila diberitahu ROS dan POQ adalah garis lurus, bermakna RS di sini, ROS, sudut di atas ni adalah sudut separuh bulatan. Bila sudut separuh bulatan, bermakna nilai dia adalah 180. Awak kena ingatlah, jumlah kalau pusingan satu bulatan 360. Kalau separuh bulatan adalah 180. Jadi di sini kita boleh cari nilai X 180 tolak 50 tolak 70. Okey. Dan soalan dia memang dia minta berdasarkan sudut yang diberi, tulis nilai X, Y dan Z. Tengoklah yang cikgu kata tadi, soalan ni bahagian ni agak mudah sebab jawapan dah diberi di sini. Cuma awak pilih saja yang mana yang nak isi tempat X, Y dan Z berdasarkan pengiraan. Okey. Maknanya tadi, kita patah balik ya. X adalah 180 tolak 70 tolak 50 dapat nilai X. Untuk cari nilai Y, ingat balik RS, PQ, garisan yang bersilang
Bila bersilang di sini, sudut yang bertentangan adalah sudut bertentangan bucu. Bertentangan bucu bermakna nilai dia adalah sama. Jadi dapat terus jawapan. Y adalah 50 darjah. Okey? Baik, jadi isilah jawapan di sini. Seterusnya, rajah menunjukkan sebuah segitiga KLM. KMJ dan NLM adalah garis lurus. Okey, tengoklah KMJ. Ni garis lurus. Kalau garis lurus, sudut di sini pun adalah sudut 180. Jadi ni membantu untuk dapatkan jawapan di sini. Nah, jadi di sini adalah 50. Soalan dia, pilih langkah yang betul. Maknanya daripada gambar rajah tadi, yang mana betul untuk diisi di sini. Jadi awak kena perhatikanlah maklumat di situ. Okey. Satu yang awak dapat tadi 50 dan di sini 62. Bila ada sebuah segitiga, sudut di luar ni adalah sama nilai dengan dua sudut di sebelah dalam. Jumlah sudut ini. Maknanya X adalah 50 tambah dengan 62. Okey. Jadi bila tengok soalan matematik, ada nilai-nilai yang diberi, nilai-nilai ni adalah yang membantu kita. Dia tak akan bagi saja nilai macam ni. Okey. Baik. Jadi jawapan dia yang ni lah. Tadi X sama dengan 62 tambah 50. Tanda je tik. Dapatlah satu markah. Okey. Soalan nombor 3. Rajah menunjukkan kad-kad bernombor. Okey, ni integer. Ada nombor negatif, ada integer positif. Isikan petak kosong pada ruang jawapan dengan nombor yang sesuai dari rajah di atas supaya membentuk susunan integer dalam tertib menaik. Jadi tengok betul-betul menaik. Selepas negatif 10, menaik di sini ialah negatif 6. Jadi isilah negatif 6, negatif 4. Di sini 3 dengan 9 mestilah 3. Jadi awak isi 2 tempat kosong, dah dapat 2 markah. Okey. Baik. Soalan B, padankan jujukan nombor dengan pola yang betul. Okey, diberi jujukan nombor 3, 6, 9, 12, 15. Jadi tengoklah perkaitannya di sini. Macam ini maknanya kalau 3N, contohnya 3N. Kalau N 1, 3 darab 1 dapat 6. Kalau N2, 3 darab 1, dapat 3. 3 darab 2 dapat 6. 3 darab 3, 9. 3 darab 4, 12. 3 darab 5, 15. Jadi maknanya sinilah 3N, di mana N ni mewakili 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ini pula N kuasa 2 sama dengan N sama dengan 1, 2, 3. Jadi 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9 dan seterusnya. Jadi tengok perkaitan dia, kita boleh pilih dan kita hanya sesuaikan dan awak akan juga mendapat 2 markah di sini. Okey, sekarang ni kita nak tengok bahagian C. Bahagian C ni bahagian yang agak panjang soalan dia dan kita akan selesaikan. Cikgu dah sediakan juga jawapan. Baik, soalan nombor 1. A. Soalan 1 ni dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Maknanya ada 6 soalan bahagian C, tapi setiap soalan tu diberikan kepada beberapa bahagian kecil lah. Misalnya di sini ada soalan A, nanti ada B dan ada C. Untuk bahagian soalan 1A, dia bagi 4 markah. Maknanya 2 di sini. Baik, yang pertama, selesaikan 2 dalam kurungan X tambah 2 sama dengan 7. Bila selesaikan, maknanya dia suruh kita cari nilai X lah, ya, persamaan linear. Dan yang kedua, diberi bahawa 3X tambah Y sama dengan 8 dan Y sama dengan X. Maknanya di sini ni kita boleh gantilah. Nak ganti Y di sini pun boleh, nak ganti X di sini pun boleh. Sebab Y dan X adalah nilai yang sama. Okey, kita tengok macam mana pemarkahan dia. Okey, ini soalan yang pertama tadi. 2X tambah 2 sama dengan 7. Kita kembangkan. Kembangkan, ingat lagi
Maknanya kita darablah. 2 darab X dapat 2X. 2 darab 2 dapat 4. Okey, maksudnya 2X tambah 4 sama dengan 7. Dan kita selesaikanlah. 2X sama dengan 7 tolak 4 dapat 3. X sama dengan 3 bahagi 2. Jadi ini jawapan dia. Atau awak boleh jawab dalam 1/5 atau 1/2. Maknanya di sini semua ni diterima dan ini memberi 1 markah, jawapan ni memberi 1 markah. Jadi 2 markah untuk soalan yang pertama. Okey, untuk soalan kedua. Diberi bahawa 3X tambah Y sama dengan 8 dan Y sama dengan X. Okey, maksudnya di sini macam cikgu kata tadi, dia boleh ganti mana-mana. 3X tambah X. Makna tempat X ni boleh, tempat Y ni boleh ganti dengan X. Atau yang ni tempat X digantikan dengan Y. Jadi mana-mana satu boleh diterimalah dalam pemakahan. Okey, jadi awak selesaikan. 3X tambah X sama dengan 4X. 4X sama dengan 8. X sama dengan 8 bahagi 2. So, dapat jawapanlah di sini. X bersamaan dengan 2. Okey. Jadi di sini cikgu nak tunjukkan macam mana pemarkahan diberi untuk soalan-soalan subjektif. Okey, soalan yang seterusnya. Bahagian B. Rajah menunjukkan bilangan apple di dalam bakul A, bakul B dan bakul C. Okey, ni carta palang. Bakul A maknanya okey di sini 45 bilangan apple, bakul B 15, bakul C 30. Baik, daripada soalan ni, daripada rajah ni, daripada carta palang, okey, soalan dia ialah pada ruang jawapan lukis carta pai bagi mewakili maklumat tersebut. Maknanya awak nampak di sini dalam tajuk ni daripada carta palang dia nak awak pindahkan maklumat tu, pindahkan data tu kepada bentuk carta pai. Dia dah bagi dah ni macam ni, awak cuma lengkapkan. Okey, jadi macam mana kalau kita nak buat daripada satu carta palang nak pindah data ke sini? Pertama sekali bila kita nak lukis carta pai, yang mesti kita tahu adalah sudut. Kan? Kalau tak dapat sudut memang kita tak boleh buatlah. Jadi tetapkan di sini pusat bulatan. Awak nak dapatkan 3 markah. Yang pertama sekali, tunjuk pengiraan untuk mendapatkan sudut. Tunjuk pengiraan untuk dapatkan sudut. Kemudian, lukis carta pai ni ikut sudut yang kita dapat tadi. Dan akhir sekali, labelkan. Kalau tak label, memang tak dapatlah jawapan, tak dapat markah penuh. Okey, contohnya di sini. Pertama, tunjuk pengiraan. Okey, kita tengok yang tadi. Untuk B contohnya, bakul B 15. Jadi bila 15, kita ambillah 15 per dengan jumlah apple tu 90, kita darab dengan 360 darjah. Sebab satu bulatan 360 darjah. Jadi kita akan dapat bakul B sudut dia 60 darjah. So tunjuklah pengiraan. Bila kita dapat 60 darjah, kita pun lukis di sini 60 darjah. Kemudian buat juga pengiraan yang bakul C dapat 120 darjah. Makna dah lengkaplah carta pai. Tapi jangan lupa awak belum dapat markah penuh selagi belum label. Maksudnya bila dah buat 3 bahagian macam ni, label lah A, B, C. Sebab kalau tidak cikgu tak tahu ini untuk siapa, yang ni untuk bakul mana. Okey? Jadi kena bagi orang yang nak memeriksa kertas tu faham apa yang kita jawab. Okey, soalan C. Rajah menunjukkan bulatan dengan pusat O. Jejari bulatan ialah 7 cm. Ni jejari 7 cm. Nisbah lengkok panjang minor LN kepada panjang lengkok major ialah 1/9. Maksudnya yang minor ni 1 bahagian, yang major ni adalah 9 bahagian. Jadi kalau macam tu, keseluruhan ni adalah 10 bahagian. Apa yang penting ni maklumat ni? Maklumat ni maknanya kita nak tahu sudut di sini. Okey. Baik, satu bulatan 360 darjah. Maknanya kalaulah bahagi 10, satu bahagian ni
36 darjah. Dan baki dia di bahagian sini lah. Soalannya cari luas dalam sentimeter persegi. Tak nampak sorry, tak berapa nampak dua ni. Sektor meja. Maknanya dia suruh cari luas kawasan yang besar ni. Kawasan yang luas ni. Jadi awak akan ambil 9/10 darab pi darab 7/2. Di sini untuk cari maklumat tu, dan kita akan dapatlah jawapan dia di antara ni sebab akan dapat perpuluhan. Okey. Seterusnya soalan 2. Baik, di sini soalan yang diberi adalah berkaitan dengan penjelmaan. Penjelmaan ada beberapa jenis penjelmaan, iaitu translasi, putaran, pantulan. Jadi kena tahulah semua-semua tu. Pantulan, ciri-ciri dia macam mana, putaran macam mana, dan kalau translasi macam mana. Tapi soalan di sini dia bagi bunga, dia bagi kereta. Rajah menunjukkan dua jenis penjelmaan, A dan B. Ni penjelmaan A, kereta ni ialah penjelmaan B. Namakan penjelmaan A dan penjelmaan B. Habaklah, apa penjelmaan yang berlaku ni? Penjelmaan tu pemindahan ke tempat lain kan. Jadi kalau yang ini kita nampak daun ni dia pergi sebelah satu lagi. Maknanya kalau macam ni ada pantulan lah di sini, ada cermin di sini. Okey. Kalau yang ini pula dia berpindah tempat secara diputarkan. Okey. Jadi kita hanya jawab soalan A, pantulan, putaran. Jadi 1 markah, yang ini 1 markah. So dah habis 2 markah. Yang soalan bawahnya, soalan kedua, nyatakan 2 ciri bagi objek yang kongruen. Kongruen maknanya sama. Jadi ciri-cirinya adalah sama saiz dan sama bentuk. Baru kita namakan dia sebagai kongruen. Okey. Soalan B. 2 markah di sini. Raj mendeposit RM10,000 ke dalam akaun simpanan di sebuah bank dengan kadar faedah 5% untuk tempoh 2 tahun. Faedah dikompaun 3 bulan sekali. Hitung nilai matang yang diperolehi Raj. Okey, yang ini tajuk tingkatan 3. Pelajar-pelajar, cikgu rasa masa start cuti dah masuk tajuk ni. Maknanya tajuk simpanan dan juga pelaburan. Ada 2 jenis. Di sini dia minta faedah compound. Ada 2 jenis faedah yang awak boleh ingat, yang boleh buat pengiraan. Kalau ingat lagi, yang pertama ialah faedah mudah dan yang ini adalah faedah compound sebab dia bagi nilai compound. Okey. Baik, untuk jawapan tadi yang pertama tadi, soalan okey, yang ini untuk jawapan B ya. Jawapan B tadi, okey, pinjaman dia 10,000, kemudian awak kena darab, ini rumus dia lah, 1 tambah dengan dia punya interest 5% bahagi dengan bilangan compound. Bilangan compound tu maksudnya bila setiap 3 bulan, setahun tu dikompaun sebanyak 4 kali dan kemudian dikuasakan dengan bilangan compound darab dengan tahun. Jadi kita buat pengiraan ni akan dapatlah jawapan kepada soalan tersebut. Okey. Yang ni tadi ya. Yang ni duit pokok RM10,000. Yang ni faedah dia 5%. Tempoh 2 tahun. Compound 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali maknanya dalam setahun compound dikenakan sebanyak 4 kali setiap 3 bulan. Okey, soalan B, soalan C. Joe ingin membeli sebuah kereta yang berharga RM92,000 dan dia telah menjelaskan 8% wang pendahuluan daripada harga kereta. Bank telah meluluskan pinjaman dengan kadar faedah 2.65% setahun untuk 9 tahun. Hitung jumlah pinjaman yang perlu dibayar balik oleh Joe. Okey, dia minta hitung jumlah pinjaman. Yang ni yang cikgu selalu pesan, perhatikan soalan ni. Bila dia minta jumlah pinjaman, makna jumlah keseluruhan dia kena bayar lah. Ada soalan dia minta hitung jumlah
bayaran bulanan. Yang itu kena bahagi dengan bilangan tahun yang dia pinjam. Okey, jadi kita tengok kalau soalan ni, soalan C, ni yang ni apa dia? 7360 dilihat. Ni markah yang pertama adalah di sini dia bagi tahu Joe beli kereta RM92,000 dan dia dah bayar 8%. Jadi pertama sekali awak kena tunjuk pengiraan 8%. 8% daripada harga ni adalah yang tadilah jawapan dia 7,360. Jadi bila kita tolak, yang ni lah nilai dia. Barulah kita buat pengiraan. Darab dengan peratus, darab dengan tahun. Jadi jumlah yang dia kena bayar ialah 104,826.64 ya. Okey. Jadi yang ini faedah compound, yang ini ialah faedah biasa. Okey. Soalan yang ketiga. Rajah menunjukkan hubungan bagi dua set iaitu set R dan set S. Ini set R memeta kepada set S di sini. Ada negatif 5, ada negatif 4, ada 4 dan ada 5. Di sini ada 16 dan ada 25. Okey, soalan dia ialah berdasarkan rajah tadi itu, nyatakan domain, nyatakan kodomain dan wakilkan hubungan dengan menggunakan pasangan tertib. Okey, jawapan dia ialah yang pertama, okey, awak tengok balik, dia minta domain, maknanya yang inilah set R. Okey, jawapan dia adalah set R atau awak boleh juga bagi jawapan dalam bentuk macam ni. Maknanya bagi jawapan di sini 5, negatif 4, 4 dan 5. Okey, boleh bagi yang ini ataupun tulis saja set R. Okey, untuk kodomain maknanya yang bawah yang satu lagi ialah set S dan yang ketiga soalannya wakilkan hubungan dengan menggunakan pasangan tertib. Okey, maksudnya di sini awak ambillah negatif 5 dengan 16, negatif 5 dengan 25, negatif 4 dengan 16, 4 dengan 16, 5 dengan 25. Cuma kita susun dalam bentuk pasangan tertib. Macam inilah setiap pemetaan tersebut. Okey. Baik, seterusnya kita tengok soalan B. Yang ini adalah tajuk indeks, tajuk pertama untuk tingkatan 3. Permudahkan, ada 3 soalan dengan 3 markah. Maknanya yang ni kalau boleh jawab dah dapat dah 3 markah, ya. Okey, M kuasa 5 darab M kuasa 4. Bila nombor asas yang sama, maknanya indeks ni kita boleh tambah. Untuk darab kita tambah, untuk bahagi kita akan tolak. Jadi ini yang asaslah dalam tajuk indeks ni. Operasi darab, kalau asas yang sama, indeksnya kita akan tambah. Kalau operasi bahagi, indeksnya kita akan tolak. Dan di sini, di dalam kurungan dengan di luar kurungan, kita akan darab. Maknanya P, 2 darab 3, Q, 5 darab 3. Jadi, kita akan dapat jawapan yang tadi M kuasa 9, K kuasa 4. Yang ini satu markah, yang ini satu markah. Okey, kemudian di sini P kuasa 6 dapat 1 dan jawapan akhirnya P kuasa 6, Q kuasa 15. Okey. Seterusnya, masih lagi indeks. Diberi bahawa 2X darab 4 kuasa 2X tolak Y sama dengan 8. Ungkapkan X dalam sebutan Y. 3 markah, ada 3 barisan lah. Maknanya awak ingat macam tu, kalau 3 markah kita kena buat tunjuk 3 pengiraan. Okey, di sini yang pertama sekali 4 ni kita boleh tukar kepada 2 kuasa 2. Sebab kita bagi asas yang sama, baru kita boleh selesaikan soalan ni. Yang ini 2 kuasa 2 dan 8 ni kita tukarkan kepada 2 kuasa 3. Di sinilah. Yang ni 2 kuasa 2, 2X tolak Y, mewakili bahagian ni. 2 kuasa 3 mewakili nombor 8. Jadi lepas tu baru kita ambil indeks dia sahaja, kita akan buat sebagai persamaan linear. Okey, X tambah 4X tolak 2Y sama dengan 3.
dia nak ungkapkan X. Jadi X bersamaan 2Y tambah 3 bahagi 5. Okey, di rumah cuba buatlah ya semula supaya dapat satu-satu sampai dapat jawapan macam ni. Okey, soalan yang keempat. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR dan segi empat tepat RSTU. Diberi bahawa jumlah luas kedua-dua poligon itu ialah 2L cm persegi. Kuasa 2 je ni ya. Baik, ungkapkan X dalam sebutan L dan Y. Okey, jadi kita kena tahulah. Kita kena tahu di sini luas untuk segitiga dan luas untuk segi empat. Segitiga 1/2 darat tapak, darat tinggi, segi empat, panjang darat lebar. Okey. Kemudian jumlah kedua-duanya adalah bersamaan dengan 2L. Jadi kita buat macam inilah. Bila tambah 2L sama dengan ni luas segitiga, yang ni luas segi empat. Dan akhirnya kita pemudahkan sampai dapat X sama dengan 2L per dengan 2Y tambah 5. Jadi cikgu cuma bagi kaedah pemarkahan untuk dapatkan satu-satu step awak cuba buat sendiri. Okey. Soalan B. Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas PQ dan perentas ST. Okey, ni perentas, yang ni pun perentas. Bina pusat bulatan itu dan labelkan sebagai O. Maknanya awak kena bina di mana pusat bulatan dia berada. Okey. Baik. Jadi di sini apa yang perlu awak buat ialah pertama sekali binaan garis serenjang pembahagi dua sama PQ dan yang kedua binaan garis serenjang pembahagi dua sama ST. Yang ni cuba buatlah, cari balik macam mana nak bina garis serenjang pembahagi dua sama. Bila dapat dua-dua garisan tu, dia akan bersilang pada satu tempat dan tempat itu adalah pusat O. Jadi dah dapatlah awak binakan pusat bulatan tersebut. Okey. Dan soalan C, 4 markah di sini. Rajah menunjukkan sebuah rhombus pada suatu satah. Okey, ini adalah rhombus Q56 R M2 S -32 dan P di sini mestilah X0, Y dia adalah 6. Maknanya sini tak bagi pun kita dapat jawapan 06. Nyatakan nilai M. Jadi apa yang awak perlu buat untuk soalan macam ni? Kalau sini 0, okey, sini X ni 5, jadi jarak dia 5 lah, daripada 0 sampai 5. Maknanya kita boleh cari di sini pun jarak dia adalah 5. Jadi boleh carilah M tu berapa dan hitung luas rhombus itu. Jadi selepas kita dapat nilai, kita dah tahu panjang ni, dah tahu tinggi, kita boleh cari luas rhombus. Okey, jadi maknanya di sini kita akan dapat jawapan untuk A tadi. Sini adalah 2 dan nilai hitung rhombus ni tapak darat tinggi. Kita akan dapat jawapannya di sini 4 darab 5 bersamaan dengan 20. Okey. Jadi kalau tengok balik tadi, baik, contoh soalan 4, di sini ada 4 markah. Di sini ada 3 markah dan di sini ada 4 markah. Okey, 4. Dan maknanya kita dah dapat 10 markah untuk satu soalan. Jadi awak dah tengok contoh-contoh soalan untuk bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Baik, bagi yang ikut daripada awal tadi, untuk soalan bahagian A, di sini cikgu nak bagi jawapan yang mana soalan yang kita dah buat tadi. Untuk bahagian A, jawapan yang pertama ialah D. Bahagian soalan yang kedua ialah C. Soalan yang ketiga D. Soalan keempat C. Soalan kelima A. Soalan keenam A. Soalan ketujuh D. Soalan ke-8 D.
soalan ke-9 D dan soalan ke-10 adalah C. Jadi awak boleh cuba jawab untuk dapatkan jawapan yang cikgu bagi tadi. Jadi sampai di sini saja perkongsian kita untuk hari ini, dan harapnya awak dapat sedikit ilmu lah ya untuk pagi ini. Dan jangan lupa, jangan berhenti menjawab, jangan tak buat langsung latihan supaya kita tetap mahir dengan menjawab matematik. Okey, jadi akhir sekali cikgu ucapkan selamat berpuasa untuk semua, dan semoga kita semua akan sentiasa berada dalam keadaan sihat, dan sama-sama kita jaga duduk di rumah, jangan ke mana-mana, dan sama-sama kita sekat ataupun kita hentikan rantaian COVID-19. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.